Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ni kita dah habis fasa 1 RMO kita kan. Dah hari yang ke-14. Hari yang aku record ni hari yang ke-14 lah malam. So apa khabar semua? Okey lagi ke kat rumah? Kalau korang nak tahu, semalam aku ada berjaya lah buat dinner untuk family aku. Walaupun kat rumah ni ada 2 orang je, aku dengan mak aku kan. Tapi Alhamdulillah aku berjaya buat dinner. Walaupun mungkin antara korang mungkin rasa macam masak pun. Tapi untuk aku benda besar. Saat ni first time kan aku masak. So initially aku nak buat video benda tu. Tapi sebab aku fokus nak buat benda tu, at the end aku rakam benda tu, aku tak cakap apa-apa pun dengan kamera. So aku decide untuk reject je lah video tu. So hari ni, malam ni kita nak buat sembang melalui online. Pakai Zoom. So aku ada komputer sekarang kat sini. So aku dah connect lah. Dia ada je kat depan aku ni. So korang mungkin pisang dekat rumah kan. Korang semua mesti pisang dekat rumah kan. Dah tak tahu nak buat apa. Tapi ada orang pisang kat campus. At least korang pisang, korang bosan, ada family korang. Tapi ada yang still terkandas kat campus. So hari ni aku nak buat sembang dengan salah satu orang yang terkandas dekat UiA. Terkandas lah, tak tahu kalau memang dia decide untuk duduk kat situ. So kita akan try sembang melalui Zoom lah. So ini first time aku buat. Aku tak tahu jadi ke tak jadi. Kita try je buat. Sekali take. InsyaAllah lah. Sekali take. Lepas tu kita terus post. So tajuk hari ni ialah terkandas di UiA. Tu tajuk dia. So hari ni kita ada speaker kita. Yang terkandas kat UiA. Aku menjemput sahabat lama lah. Apa dia panggil? Sahabat lama. Sahabat seperjuangan di Darul Quran dulu. Iaitu sahabat kita Muhammad Darwish. Darwish, cuba perkenalkan diri dulu. Hai korang. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal. Basically aku just kawan kepada dunia, tak ada siapa-siapa. Nama Darwish. Umur sama. Belajar undang-undang dekat UiA Gombak. Aku terkandas dekat UiA mungkin tak adalah sedih sangat. Sebab rumah aku dekat Puncak Alam je, Selangor. Tapi still dalam golongan-golongan yang terpaksa menetap buat masa sekarang ni dekat UiA lah. Oh, tak penting pun. Kau bukan somebody je kat UiA Gombak? Itu tak payah cerita. Kalau kau nak letak kat tepi-tepi ni ke. So Darwish ni dia somebody lah. Somebody dekat UiA. Sebab aku pernah datang UiA sekali. Nak jumpa dia ke main lah sah. UiA Gombak lah. Minta aku datang UiA Gombak. So semua orang kata dia ni busy dia. So kita go pada soalan pertama aku. Macam mana boleh tak balik? Aku tak balik sebenarnya tak ada sebab yang pelik-pelik lah. Basically aku ada latihan Parapes. Sepatutnya waktu hujung minggu COVID tu ada latihan Parapes. Roto Ami tu kan. So aku sekejap. Lepas tu nak terus balik. Tapi belum sempat nak balik tu, UiA dah start sekat student daripada keluar daripada UiA. So aku daripada hasil balik tu dengan kawan-kawan ramai terkandas tu dekat gate, aku pun tak apa, aku make a decision untuk stay kat UiA lah. Lepas tu bincang dengan family, dia orang pun cakap stay je lah kita untuk elakkan apa-apa yang buruk berlaku. So kau buat apa je dekat campus? So aku punya hiatus tu bersama kawan-kawan. Kalau makan pagi tu memang makan sama-sama. Solat pun solat sama-sama. Lepas tu kalau cuti ni biasa kita orang main game sama-sama. Pas main game, Parapes lagi satu, kita orang tak boleh lari pada workout lah. Exercise petang tu kan, untuk stamina. Kita orang buat tu sama-sama. Pada nampak makin sadar sebenarnya. Sebenarnya sumpah tak. Tak. Okay. Mana kau okey je lah kat sana. Kau duduk macam kau sekarang duduk dekat rumah Parapes kan? Betul? Mahalah untuk student Parapes. Yes. So ada juga mahalah yang duduk kat mahalah masing-masing. Macam korang boleh tak pergi kat mahalah tu? RMO tu sebenarnya keluar daripada UiA je yang tak boleh. Dalam UiA tu boleh, tapi dia macam ada kod yang kod if deemed necessary. So yang dekat UiA Gombak sekarang berapa ramai? Sebab kalau kat UiA Kuantan sekarang kalau tak silap aku lah, ada 300 orang. So UiA Gombak berapa orang? UiA Gombak aku rasa kalau Kuantan 300, mahalah aku saja 200. Kalau kat UiA ni dalam 11 ke 12 mahalah kan, aku rasa lebih 1000 lah. Aku tanya kau dululah.
Kau tak ada apa-apa problem lah duduk sana? Aku tak ada. Aku personally tak ada. Kalau Tapi orang aku lain? ada curiosity lah. Aku banyak juga contact kawan-kawan aku kan. Waktu aku contact tu, diorang cakap diorang tak ada masalah lah. Tak ada masalah Tapi juga? mungkin bagi aku kalau aku duduk seorang, aku tak lego tu. Tak, tapi masalah macam, contoh macam makan lah. Aku rasa concern yang paling besar untuk yang start kat UIA, yang start kat campus ialah welfare kan. Betul tak, welfare. So, macam mana makanan, aku rasa tak ada kafe buka ke, ada je kafe buka. Cuma tak banyak ke macam mana? Kalau kita sentuh pasal tu kan, basically bagi aku ada 3 benda lah yang mungkin related to student UIA. First kali betul lah aku cakap welfare. Welfare tu termasuk makan, penginapan dan kebajikan-kebajikan lain. Benda tu aku boleh cakap memang kita orang tak ada masalah. Sebab kita orang alhamdulillah dapat sponsor daripada banyak sumber. UIA ada buat satu task force COVID. Ramailah orang masuk-masuk untuk bagi sumbangan. Kita orang setiap hari akan dapat 3 kali makanan percuma. Breakfast, tengah hari dengan dinner. Yang mana kita orang tak perlu risau lah. Kita orang enjoy buat-buat benda kat bilik. Sampai waktu makan, kita akan pergi kafe ambil makanan. So makanan memang tak ada masalah. Ini aku respect lah Task Force COVID UIA yang memang diorang mungkin agak menggelabah kelang kabut untuk susun. Tapi kita orang student-student yang lain ni, kita orang very comfortable lah. Itu untuk isu welfare. Kalau academic punya welfare, sebelum ni ada masalah. Contohnya, isu yang nak kelas online ke nak tangguh SEM. Itu aku ambil contoh untuk academic punya welfare kan. Sebelum ni ada masalah, tapi lepas PM kita bagi perintah PKP yang kedua tu, UIA antara universiti yang lambat juga decide, ataupun tak adalah lambat, kita tengah-tengah. UM dulu, lepas tu UiTM, diorang decide awal, lepas tu UIA, aku tak sure termasuk Kuantan atau tak, rasanya termasuk. Tapi kita punya rektor dah decide yang dia bagi plan action, guideline tu kan, yang kita tak start, kita akan tangguhkan sampai Jun. So kat situ untuk solution untuk problem ni. So aku boleh cakap academic punya welfare pun tak ada isu, tak ada masalah sebab kita cuti Untuk pengetahuan kau, aku rasa Kuantan buat macam tu. Even medik, nak kata medik kan antara yang paling payah sekali lah nak susun dia punya timeline kan. Sebab setiap batch berbeza-beza. So even medik pun start 1 Jun. So macam aku akan cuti sampai 1 Jun lah. Faham? Okay, yang ketiga apa? Ketiga welfare settle. Academic welfare settle. Ketiga wifi. Ketiga bukan wifi. Ketiga basically spiritual lah. Spiritual welfare student. Spiritual welfare. Yang ni yang aku tak sure. Apa maksud kau bila welfare? Maknanya dari segi macam solat berjemaah ke apa? Maknanya senang faham mental lah. Macam mental lah. Okay. Okay, faham. So ada problem tak dari segi, okay, aku tak tahu, tapi berdasarkan kau punya experience and kau punya observation, ada problem ke? Ada ke masalah? Maksudnya kan selalu orang kata ada mental issue kan bila RMO ni duduk kat rumah, kadang-kadang dia boleh cause depression, silent depression, mana banyak benda lah. In your observation yang duduk lagi-lagi kat campus kan, bayangkan jauh dengan family semua, mana memang ada lah bibit-bibit benda tu. Aku rasa asal isu ni very global. Dia universal punya problem kan, COVID. Lepas tu bila aku mula-mula tak perasan ni, tapi bila orang cakap isu-isu ni, diorang debat-debatkan dekat media sosial, Twitter, Instagram. Lagi-lagi bila kita punya WHO, World Health Organization, diorang banyak keluarkan statement pasal benda ni kan. Kita punya international institution pun dah tunjukkan benda ni valid. Memang benda ni a legit issue lah. Aku boleh cakap aku punya hidup ataupun aku punya cara aku bersosial dengan ramai-ramai punya cara. Okay, faham. Ramai-ramai. Ataupun extrovert. Mungkin aku boleh letak diri aku sebagai extrovert kan. Dan aku baca dekat internet, extrovert ni dia bukan je bermaksud dia
hyperaktif, dia suka buat benda. Tak, sebenarnya cara dia bersosial tu ataupun energi dia tu dapat daripada orang sekeliling. Dan beza je dengan orang introvert, dia bukanlah orang yang jenis pendiam. Dia kadang-kadang memang banyak cakap, introvert ni. Cumanya dia orang bila dah jumpa orang sekeliling, at the end of the day dia orang penat. Dan macam mana dia orang nak dapatkan energi dia orang tu balik, dia orang kena bersendiri. Dia macam vice versa kepada extrovert tadi lah. Okay, faham. Dan isu ni bagi aku mungkin tak ada masalah sangat dekat kawan-kawan kita yang introvert. Sebab aku, macam aku cakap tadi, aku ada tanya juga kawan-kawan, aku contact dia orang sendiri. Serius lah, korang tak ada masalah sebab korang duduk bilik seorang kan, ramai gila. Kalau aku boleh sebut nama, memang ramai kawan-kawan kita yang duduk seorang dekat bilik. Tapi dia orang cakap, dia orang dah terbiasa. Contoh yang duduk Sabah, Sarawak kan, dia orang memang dia orang memang ramai yang terkantas dekat UAE ni. Tapi dia orang sendiri pun dah terbiasa dah. Waktu kita student semua cuti short sem, dia orang pun memang tak balik. So dia orang rasa benda tu tak ada masalah yang besar. Tapi kalau aku rasa being restricted to do what I want to do, itu satu torture yang agak jahat lah. Cumanya aku rasa kalau benda ni berlaku pada introvert, mungkin tak ada isu. Andai kata ada extrovert macam kita, macam aku, yang duduk seorang-seorang tak ada kawan kan, benda ni aku rasa jadi isu lah. Tapi so far extrovert yang dekat UIA semua okey lagi lah. Ataupun kau tak sure? Aku tak ada data. Tapi untuk kau okey sebab malah kau ramai orang, ada member ramai, buat sama-sama. Aku memang legit ramai orang. Aku member aku semua ada kat situ. Okay. Satu malah kita orang satu squad kita dalam 40 orang kan. So kita 40 orang terkandas kat mahalah ni. Okay, faham. Terkandas ramai-ramai. Ni tak ada dia lah, macam tak ada teruk sangat, faham? Ada lah, bosan. Setiap hari kita buat benda-benda baru, okey lah. Kan sekarang bila Arifmu, social media memang boom up lah. Maknanya Instagram, Twitter, WhatsApp kan. Sebab semua orang tak ada kerja, semua orang play. Memang semua di social media. Adakah benda ini macam membantu golongan extrovert ataupun introvert ataupun golongan-golongan untuk mengatasi depression ataupun in a way sebenarnya dia lagi detrimental? Apa pendapat kau? Bila kau tanya soalan macam tu, aku teringat dekat statement World Health Organization tadi. Baru dia orang keluarkan satu cadangan solusi untuk mengelakkan kita daripada terkesan daripada COVID in term of health, iaitu dengan main game. So mungkin apa yang aku main game kat sini, ni. Maksudnya bila expert dah cakap main game tu adalah antara salah satu solusi kepada benda yang kita risaukan ni, aku rasa as orang yang tak main game sangat, aku macam serius lah main game solusi dia. Tapi nak cakap tak betul, dia orang expert. So kat situ aku rasa memang betul lah antara cara nak elakkan kita daripada duduk seorang-seorang sampai murung, berkabung adalah untuk main game. Tapi aku rasa game yang dia maksudkan tu bukan game yang main seorang-seorang tau. Tapi game yang macam Mobile Legends, PUBG, game yang boleh main dengan kawan-kawan. Sebab isu macam sekarang ni aku lah. rasa sebab isu dia bukan kita buat apa tau. Sebab kalau kita duduk kat bilik, banyak lagi benda-benda yang dia boleh cadang daripada main game. Tapi aku rasa concern utama dia orang adalah untuk bukan student saja, untuk semua orang kat dunia sekarang ni untuk stay connected. Sebab kita dah terpisah daripada kita punya circle biasa hari-hari. Dan dia adalah untuk kita stay connected dengan orang-orang lah. Main game ni bukanlah solusi utama. Tapi point untuk stay connected ataupun take a break from duduk bilik seorang-seorang, kita pergi cari something yang boleh buatkan kita connect dengan orang lain. Kita call parent ke, kita call kawan-kawan, voice call ke. Benda tu adalah solusi dia. Tapi janganlah main game
Itu kita ambil sebagai solusi utama. Last sebab kita dah lama kan. Last question. Apa yang kau maknanya dapat lah, kau dapat reflect bila kau not only restricted, maknanya kena RMO ni, tapi RMO di kampus. Maknanya apa yang kau boleh belajar daripada duduk kat sana, berjauhan dengan family semua? Basically dah 14 hari kita orang dekat UIA. Ada 3 lah aku nak kongsikan. Aku rasa betul-betul membantu aku lalui 14 hari ni. First kali ada lecturer aku kongsi, sebab aku banyak juga berkomunikasi dengan lecturer waktu cuti ni. Dia orang antara banyak kita orang sembang-sembang, tapi at the end of the day dia bagi aku satu nasihat yang sangat cantik lah. Dia cakap kita tengah dalam situasi kita bersendiri. Dia pun concern student-student ramai yang macam ragu-ragu boleh go ke tak dengan PKP ni. Lepas tu kat luar sana pun ada ramai orang yang concern pasal dia orang punya kerja tak gaji. Lepas tu ada juga orang-orang yang tak boleh nak terima dengan apa yang jadi. Tapi apa yang lecturer aku cakap yang buat aku macam nice lah untuk semua faham, dia cuba ingatkan beberapa perkara. Kalau ingat dulu Nabi Muhammad waktu dia dapat wahyu untuk jadi Nabi ataupun Rasul, waktu tu dia memang dalam keadaan dia bersendiri. Ataupun seterusnya dia lecturer aku sebut, ingat tak kisah Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi tu waktu dia nak selamatkan diri dia nak selamatkan agama dia daripada mengaku yang maksiat tu adalah kebenaran, apa yang diorang buat? Diorang pergi larikan ke gua, pergi larikan diri diorang, bersembunyi kat gua dan pilih untuk bersendiri. Dan Nabi Yunus pun kita boleh ambil juga. Dia cakap Nabi Yunus waktu dia ditelan ikan tu, waktu dia bersendiri dalam perut ikan tu, Allah ampunkan dosa dia dan dia diberi jalan keluar lah. Alhamdulillah. So lecturer aku cakap a very nice word lah untuk penutup hari aku dengan lecturer aku itu. Dia cakap, don't fear with solitude. Jangan takut dengan bersendirinya kamu. Sebab with isolation, Allah bagi Muhammad wahyu. With isolation, Allah maafkan Nabi Yunus. With isolation, Allah selamatkan geng-geng Ashabul Kahfi. So isolation ni sebenarnya masa yang sangat baik untuk kita reflect. Maksudnya muhasabah, ataupun kita panggil selalu kita banyak buat perkara yang kita tak pasti betul ke tak. Kita pilih sekejap untuk take a break, hiatus ataupun beruzlah. Kita selalu muhasabah. Yang ni muhasabah, Allah hadiahkan masa yang agak panjang untuk kita bermuhasabah. So first satu, reflect lah. Reflect apa-apa, reflect everything, reflect kita punya jadual hari-hari, banyak ke ibadat kita, reflect kita punya hubungan dengan Allah, reflect kita punya hubungan dengan kawan-kawan, lecturer dan sebagainya. Yang kedua, yang ni basically dia berkaitan dengan reflect tu tadi lah. Bila kita reflect, aku rasa bila aku faham yang duduk seorang-seorang ni sebenarnya tak mudah. Macam aku cakap kan, aku tak boleh nak duduk seorang-seorang. Tapi aku berjaya hadapi 14 hari ni sebab aku ada roommate aku. Dan aku dapat berjaya hadapi 14 hari ni sebab ada team task force COVID-19 UIA ataupun admin UIA yang bantu urus kita orang dapat makanan-makanan free. So kat situ aku nampak poin kedua yang aku dapat waktu COVID ni, untuk appreciate lah. Untuk kita menghargai ataupun be grateful. Untuk kita rasa bersyukur. Sebab kita mungkin tak perasan selama ni kita punya roommate ni lah akan jadi penyelamat kita waktu kita bersendiri. Kita mungkin tak perasan orang-orang yang MRC, orang-orang yang banyak bertungkus lumus dapatkan kita orang punya sponsor untuk makan. Mungkin kita tak nampak benda tu dulu. Kita tak nampak apa function kawan-kawan kita join MRC, join student union, join SRC. Hari ni aku rasa memang
kita orang student UIA 1,000 orang lebih yang duduk kat UIA ni memang kita orang berani janji tak ada siapa pun boleh deny. Tim society yang dah tolong ni memang sangat penting. Kita orang memang sangat bergantung kat orang. So poin kedua aku adalah untuk appreciate others, appreciate everything, appreciate your family, appreciate yourself even. Yang terakhir aku rasa agak bagi kesan kat aku dan bantu aku untuk hadapi 14 hari ni, ada seorang kawan aku, dia bagi perkongsian yang baik lah. Dia cakap dalam setiap apa yang kita lalui, sebenarnya kan memang Allah dah jadikan, Allah dah tulis benda tu akan berlaku. Apa yang kita boleh buat, kita boleh pilih. Itu je dia cakap. Maksudnya macam tu aku tanya kan, weh aku nak buat apa tu COVID ni, aku tak tahu nak buat apa. Dia cakap kau boleh pilih. Betul lah, kita boleh pilih apa kita nak buat waktu cuti. Kita ada banyak pilihan untuk buat. Kita boleh main game, kita boleh baca buku, kita boleh even ada orang nauzubillah dia pilih untuk tengok video-video yang tak senonoh yang macam kita dengar baru-baru ni. Ada orang pilih untuk menyanyi, spend time dengan family. So point dia, banyak-banyak benda yang kita boleh pilih. Pilihlah benda-benda yang boleh dekatkan kita dengan Allah SWT. Kalau spend time dengan family tu adalah pilihan terbaik untuk dekatkan diri dengan Allah SWT, tafadhal. Kalau main game tu, penat dengan kawan-kawan, dengan niat boleh dekatkan diri pada Allah SWT, tafadhal. So 3 tu lah. Aku rasa memang 3 wisdom yang aku dapat waktu COVID. Reflect, appreciate, dengan we have choice. Okay. Itulah. Mungkin kalau kau nak share kau punya wisdom. Tu aku secara jujurnya aku tak terfikir lah. Maknanya tu lah. Aku macam lost je. Bila aku dengar kau cakap ni, walaupun bila aku dengar benda yang terlintas dalam otak aku is, aku dah tahu dah benda ni. Tapi bila aku fikir balik, aku dah tahu tapi aku tak sedar. Klise ayat tu. Aku dah tahu dah tapi aku tak sedar. Bila aku fikir balik, bila aku dengar macam betul ke. Maknanya sebenarnya aku tak betul-betul fikir apa aku nak buat masa cuti ni. Maknanya sepatutnya cuti ni kita ambil masa untuk maknanya dekatkan diri kita balik dengan Allah. Macam aku rasa zaman aku macam betul-betul fokus benda tu masa kat DQ lah. Lepas tu aku rasa tak ada dah moment macam tu untuk aku personally. Maknanya bila sampai Ramadan pun macam lagi tarawih, khatamkan Quran, macam tu je lah. Maknanya tak ada kata soul tu pak. Aku tak tahu, mungkin sebab sibuk sangat klinikal, sibuk sangat belajar, persatuan, semua program semua tu, kadang-kadang kita lost that, faham tak, spiritual touch tu. So bila aku dengar aku punya wisdom, semua nasihat-nasihat kau tu, macam aku cakap tadi, aku terlintas dalam otak aku, okay aku dah tahu dah benda ni, tapi lama-lama bila aku dengar, tapi aku tak pernah pun macam tu lah. Aku rasa kita kena ambil, maknanya betul-betul reflect, bukan kita punya brain tapi kita punya soul. Maknanya faham aku cakap apa? Yang tu lah maksud aku. Aku rasa tu apa yang aku dapat. Tu aku rasa cukup je. Kalau korang semua nak tahu kan, asal-asal sebelum ni plan nak buat 15 minit tapi at the end of the day sekarang berapa minit? 20 campur 25 45 minit. 45 minit. Tak, serius. Sembang ni seronok. Aku tak tahu lah. Aku personally mungkin korang awal-awal memang aku akan cut, tapi kadang-kadang rugi pula nak cut. Rasa sampai sini saja sembang kita. Banyak benda. Terima kasih kepada sahabat kita Darwish untuk explain keadaan dekat UIA. And bagi aku 3 benda yang dia dapat kat sana, 3 benda tu kita boleh ambil lah. Which is yang pertama sekali, time kita in isolation ataupun RMO, kita duduk dekat rumah ni lah time untuk kita muhasabah balik lah. And yang kedua, masa ni lah kita boleh nampak cleaner-cleaner kat luar sana, Grab, doktor-doktor, even persatuan-persatuan macam MPP, MRC, semua benda tu mungkin korang duduk kat rumah tak nampak function dia, tapi yang duduk dekat sana memang bergantung lah. Walaupun kita sentiasa bergantung pada Allah, tapi memang mana function teruk. Jadi kita nak take this time untuk appreciate, especially family kita, semua benda tu kita appreciate. Dan yang ketiga, terakhir sekali,
masa ni lah, masa yang panjang ni, especially untuk budaya UiA sampai 1 Jun ni, masa ni kita ada Ramadan, kita ada raya semua, kita yang pilih kita nak buat apa. Tak ada orang paksa pun untuk apa. Kita dipaksa untuk stay kat rumah je. Stay kat rumah je and buatlah apa yang nak buat. Kita pilih. Tak ada orang boleh paksa. Especially at our age kan, family kita, mak ayah kita dah tak boleh nak force apa-apa sangat. Tapi masa ni lah kita pilih apa yang kita nak buat. So itu sebagai penutup. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Darwish. Terima kasih. Jawab sama-sama. Okey. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.